Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Insyaallah kita kembali dengan perkongsian kitab Sirah Nabawiyah. Kisah perjalanan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang kita kaji adalah kitab Ar-Rahiqul Makhtum, karya daripada Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan kita masih dalam pembahasan atau dalam tajuk mengenai nasab keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya kita berada pada muka surat 71. Yang mana sebelumnya kita sudah kongsikan sedikit biografi, sedikit kisah tentang Sayyidina Hashim, moyang Nabi. Dan juga sudah kita kongsikan Sayyidina Abdul Muttalib, atuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana daripada Sayyidina Abdul Muttalib sudah nampak kebesaran-kebesaran Rasulullah SAW, yang mana tepatnya ketika kehidupan Abdul Muttalib ada dua perkara besar yang berlaku dalam ketika hayatnya atau ketika hidupnya Sayyidina Abdullah Muttalib. Yang pertama adalah ditemukannya air mata atau mata air Zam-Zam. Kalau terbalik boleh bahaya ni. Mata air Zam-Zam. Sayyidina Abdul Muttalib diberikan petunjuk oleh Allah lewat mimpinya, disuruh menggali satu tempat, akhirnya terjumpalah perigi Zam-Zam. Dan masa tersebut Sayyidina Abdul Muttalib tak ramai anak lagi, katakan 2 orang kan, menurut kisah yang lain lah. Jadi yang menggali itu 2 orang sahaja. 2 orang saja, sebab galian tu bukan bukan citek tapi dalam, bukan dangkal tapi dalam. Akhirnya perlu masa yang lama. Ada orang yang perli Sayyidina Abdul Muttalib, engkau ni anak sikit, itulah dia, nanti yang bantu engkau macam ni susahlah engkau nak kerja. Dulu anak laki ni kalau ramai dia bangga kan, macam tu. Sehinggalah diperli macam ni, tetap dia tak menyerah, digali keluar air Zam-Zam. Ketika keluar air Zam-Zam itu satu penghormatan istilahnya kepada Sayyidina Abdul Muttalib. Akhirnya dia berjanji, nazar, ya Allah, bila engkau kurnia aku anak 10 orang, aku akan persembahkan seorang untukmu. Selepas Zam-Zam itu ditemukan, ini ikut versi yang lain ya, sudah kita kongsikan yang versi Ar-Rahiqul Makhtum. Sebab kitab ini memang dapat penghargaan, ya. Dapat penghargaan sebab dia ikut satu pertandingan mengarang Sirah Nabawiyah, dan dia termasuk yang ini. Tapi sayangnya tidak disebutkan riwayat yang hadis sahih atau dhaif, tak disebutkan. Alhasil dicampur semua kat sini. Jadi mengenai kisah riwayat juga ketika Zam-Zam tu, kalau ikut versi sini, Quraisy tak terima. Quraisy ingin kongsi juga. Kami kaum Quraisy ingin dapat kemuliaan daripada Zam-Zam. Akhirnya kan kalau di sini jumpa bomoh kan. Jumpa kahinah kan. Jumpa bukan bomoh, apa nama? Disebut di sini tu peramal perempuan tu. Pawang kan.
akan dia jumpa pawang di sini. Pawang tu yang nentukan, akhirnya ada tanda bahasanya Abdul Muttalib yang berhak. Tapi dalam versi yang lain, memang mereka Quraisy ketika bergaduh dengan Abdul Muttalib ingin merebutkan, ingin berkongsi samalah tentang Zamzam ni, kekuasaan Zamzam ni, kuasa ke atas Zamzam ni. Akhirnya mereka menuju tempat Kahinah tadi. Kahinah ni macam pawang perempuan. Dia tempat yang jauh. Tempat yang jauh, akhirnya mereka pergi dengan Abdul Muttalib, dengan pembesar Quraisy. Lala sekali tengah padang pasir, habis, air habis, bekalan habis. Akhirnya mereka sendiri pun putus asa sudah. Nak balik dah jauh, nak terus pun tak tahu macam mana. Bekalan dah habis, air pun tak ada. Lala sekali mereka macam ni saja. Kata pembesar Quraisy, kita gali lubang kubur masing-masing. Kita tunggu je lah, kita mati sama kat sini. Kata Abdul Muttalib, tak, kita tak boleh, kita jalan terus. Kita rehat dulu. Akhirnya rehat. Ketika rehat itulah Sayyidina Abdul Muttalib katakan terdapat air Sayyidina Abdul Muttalib ni dengan kakinya atau macam mana, ya, dengan kakinya istilahnya. Dia cari-cari, dia yang jumpa air. Lain tak nampak Sayyidina Abdul Muttalib yang nampak air di ini. Akhirnya mereka mengakui, dah kita tak perlu Kahinah sudah. Sebab kita cari tadi tak jumpa, Abdul Muttalib je jumpa. Maknanya Zamzam tu untuk dia memang. Ada kekhususan untuk Abdul Muttalib. Dan dalam versi tersebut, mereka tak sempat jumpa bomo Kahinah tadi. Kalau yang versi sini sempat jumpa. Kemudian itu kejadian yang pertama yang besar di masa hidup Sayyidina Abdul Muttalib. Kemudian juga penyerangan atau serangan Abraha menuju Ka'bah, yang mana mereka Abraha ini sebelum menyerang Ka'bah juga dalam versi tersebut, bukan versi sini, dia memanggil Abdul Muttalib. Siapa pengetua kota Mekah ni? Abdul Muttalib pengetuanya. Akhirnya ketika mendengar Abdul Muttalib pengetua, dia mengirim satu utusan untuk jumpa Abdul Muttalib. Utusan tersebut ternampak muka Sayyidina Abdul Muttalib saja terus dia ketakutan. Nak sampaikan cakap tu tak lancar terus. Sebab haibahnya. Haibah Abdul Muttalib. Jadi kami istilahnya nak bagi amaran lah. Kami ni nak serang Ka'bah, kan? Kalau kalian ingin mempertahankan Ka'bah, maknanya kalian siap berperang dengan kami dan kalian tak akan menang. Eloknya kalian balik mundur. Bukan balik, menyorok lah. Abdul Muttalib ini yang diancam, Abraha yang datang dengan pasukan gajah kan. Jadi kalian kalau menyerang kami, istilahnya bukan menyerang, maksudnya ini melawan kami akan yang menghancurkan Ka'bah ini, kalian yang pasti akan kalah. Akhirnya Abdul Muttalib, baik, aku akan datang jumpa raja engkau. Abraha, panglima lah, jumpa Abraha. Akhirnya Abraha sendiri ketika nak datang Abdul Muttalib ni, dia datang dengan pasukan gajah kan. Ingat, ini ketua Quraisy, istilahnya ketua Mekah ni, bila kita nampak dia, tunjukkan kekuatan kita. Gajah-gajah letak depan semua. Kan orang dulu kalau pakai gajah ni susah nak diserang, sebab dia tinggi gajah tu. Ya, susah tak sampai macam ni, pakai gala jadi ni. Tombak pun tak sampai, jadi yang di atas tu senang nantinya nak serang bawah kan. Jadi nak tunjukkan kekuatannya, nak tunjukkan pasukannya dan kendaraannya. Akhirnya Abraha pun dengan bangga menghadap Abdul Muttalib dengan gajahnya. Last sekali gajah tu pun terus mabruk. Mabruk ni terus terduduk macam tu. Mabruk, alfa mabruk ya. Sebetulnya kalimat mabruk tu untuk binatang yang tak dapat berdiri. Kalau kita berkat-berkat tu mubarak lah gitu. Ada mubarik yang memberi berkat, ada mubarak. Sebab kan selalunya barakallahu fiik kan, barakallahu fiik. Bukan mabruk. Mabruk tu asal katanya ya. Asal kata adalah tak boleh berdiri. Susah nak berdiri, terduduk kalau binatang atau lembu atau gajah tu atau kuda tak boleh berdiri. Ya mungkin kena gaut atau mabruk istilahnya. Ada orang Arab kalau mabruk, bukan mabruk, saya boleh berdiri, saya tak sakit gitu kan. Jadi gajah yang besar terus terduduk melihat haibah Abdul Muttalib. Haibah apa maknanya? Haibah tu
haibah tu segan macam jalal, keagungan, kebesaran nampak tu kita buat segan. Jadi nak cakap dengan dia tu segan. Sebab Nabi ni kan seorang Nabi yang ada jamal wal jalal. Ada satu kecantikan, keindahan dan juga al-jalal, keagungan. Yang orang bila nampak Nabi tu segan nak tengok macam tu. Oleh itu perempuan bila tengok Nabi tak terfitnah. Sebab nak tengok pun segan macam ni, terus merunduk. Kalau Nabi Yusuf dia jamal sahaja. Cantik, maksudnya handsome macam ni. Jadi kalau orang nampak dia memang terfitnah, lupa dunia. Tangan pun dipotong. Sebab dia menikmati kecantikan atau kegantengan, ganteng orang Indonesia, kehandsomean daripada Nabi Yusuf itu sendiri. Wasim tu bukan handsome. Apa dia? Wasim boleh juga. Jamal sama. Ustaz, jalal dia apa makna tadi Ustaz kata? Jalal tu keagungan, agung. Jalal tu macam ada apa nama? Apa bahasa Melayu? Ada gah. No. Ada haibah tu gah, ada gah. Haibah. Aura. Wibawa macam tu. Aura kan. Aura dia wibawa tahu wibawa. Itu anda mana Ustaz? Istilahnya kalau kita kan ada ulama-ulama ni kalau kita jumpa senang kita nak cakap dengan dia. Ada lagi kalau ulama ni bukan tak baik tapi kita malu, segan. Yang membuat segan tu nama haibah. Itu jalal dia. Yang membuat segan selalunya kalau ulama jarang cakap kan. Kan kita segan nak cakap. Nak malu. Kalau gurau apa semua kan kita jadi macam, tapi semua ulama baik kan. Bawaan dia sendiri, kita saja yang seperti orang yang tak kenal Nabi, ya segan dengan Nabi. Tapi kalau dah kenal Nabi, seronok dengan Rasulullah. Seronok dengan Rasulullah. Dan Abraha tadi jumpa Abdul Muttalib, macam tu juga. Gajah dia segan. Siapa nama? Abraha pun segan. Dia duduk bukan duduk, turun daripada singgasana. Turun daripada gajahnya tadi, kendaraan. Dia ada khemah kan. Turun daripada ininya, diajak Abdul Muttalib naik, duduk di sebelahnya. Naik ke kursi, segan. Lala sekali ditanya, Abdul Muttalib, kami nak menyerang kota Mekah. Oh, kau nak serang tak apa. Aku dengar kau dah ambil unta-untaku. Ada 200 unta, yang 400 unta dia ambil. 200 milik Abdul Muttalib. Akhirnya, aku nak unta-untaku saja. Terus tak hebat, terus tak segan terus. Ini ketua apa ni, fikir dunia ni. Negara nak diserang, dia fikir duit. Kan selalunya macam dia fikir macam tu Abraha. Macam mana kau ni ketua? Istilahnya terus tak segan. Baik. Kalau kau nak serang Kaabah, dia ada tuannya. Saya bukan tuannya. Tapi kalau kau ambil lembu-lembu kambing tadi, haiwan ternak tadi, itu ada tuannya, saya tuannya. Saya nak. Akhirnya diberikan. Ya, kami datang sini bukan nak rompak kalian. Ambil semua haiwan ternak tu. Kalian menyingkir. Akhirnya mereka menyingkir di tepi bukit semua. Belakang bukit. Tengok. Akhirnya Allah SWT yang membela untuk meraihkan. Nabi dah 2 bulan ya. 2 bulan nak lahir Nabi. Jadi nak meraihkan kelahiran Rasulullah SAW. Allah jaga tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama mengatakan bahawasanya kejadian Al-Fil ni, penyerangan Abraha atau kebinasaan pasukan Abraha ini termasuk irhasat daripada Nabi Muhammad SAW. Irhasat ini adalah perkara yang luar biasa yang berlaku kepada Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi. Kalau selepas menjadi Nabi nama mukjizat. Kalau mukjizat ini adalah perkara yang luar biasa berlaku pada Nabi selepas kenabian. Tapi kalau irhasat adalah perkara yang luar biasa berlaku kepada Nabi tapi sebelum diangkat jadi Nabi. Sebagaimana Nabi kalau jalan kan selalu diikuti awan, jadi tak kepanasan. Oleh Halimatus Sa'diyah ketika mengambil anak susu Rasulullah SAW, dia seronok. Yang lain kawannya kepanasan, dia senang ada ini. Kelebihan. Banyak berkatnya nanti Nabi. Kan? Banyak berkatnya. Sayyidina Halimah Sa'diyah mula-mula dia tak nak anak yatim. Ketika melihat wajah baginda Nabi, terus dia lain macam sudah. Excited. Ini lain ni. Terus diangkat. Sampai-sampai keledai dia yang selalu
lambat nak lari keledai dia. Ketika dinaiki oleh Rasulullah, semangat nak lari, nak tunjukkan aku ni hebat. Sampai-sampai keledai kawan-kawan dia, 70 orang yang cari anak susu kat Mekah daripada kampung Sa'ad ni, Sa'diyah kan. Sa'diyah ni nama kampung sebetulnya. Dari kampung tu, semua kalah dengan keledainya Halimatus Sa'diyah. Excited istilahnya nak tunjuk lah. Kalau kita kan sama orang yang kita sukai kan, kita suka tunjuk diri kan. Nak masak yang sedap kan. Nak pakaian cantik. Nak kuatkan lah nampak dia kan. Macam itulah sifat keledai ketika membawa Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kesepakatan. Dan semua akan dikongsikan nanti. Bab tentang kelahiran baginda nanti. Dan kita kembali kepada tajuk semula, yakni mengenai ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah. Abdullah. Beliau adalah bapa Rasulullah SAW. Ibu Abdullah bernama Fatimah, isteri Abdul Muttalib kan. Isteri Abdul Muttalib bernama Fatimah. Nenek Nabi lah. Ibu Abdullah ini nama Fatimah binti Amru bin Aid bin Imran bin Makhzum bin Yaqzan bin Murrah. Nanti sambung dengan Murrah tadi. Abdullah merupakan anak Abdul Muttalib yang terbaik. Merupakan anak Abdul Muttalib yang terbaik. Beliau paling sopan dan paling disayangi oleh mereka antara adik-beradik. Beliau dikenali sebagai Ad-Dabih, mangsa penyembelihan. Seperti yang dikatakan tadi, bahawasanya Abdul Muttalib kan diejek dia. Makanya anak tu kena anak ramai. Kalau seorang nak kerja gali-gali Zam-Zam kan diejek Abdul Muttalib. Buatlah anak ramai, maksudnya buatlah anak lagi kan. Jangan anak seorang nak buat kerja susah katakan. Akhirnya Abdul Muttalib pun bernazar kan, ya Allah, kalau memang aku dikurniai 10 orang anak lelaki, aku akan persembahkan seorang untukmu. Akhirnya selepas itu Abdul Muttalib pun mimpi kan. Selepas ada anak orang 10, mimpi. Aufi binazrik, tunaikan nazarmu. Akhirnya nazar apa? Oh, sembelih. Disembelih kambing. Akhirnya mimpi lagi. Kambing disembelih, dia mimpi lagi. Aufi binazrik bima huwa akbar kan. Tunaikan nazarmu dengan yang lebih besar. Oh, kambing kecil, lebih besar lagi. Jadi unta. Unta akhirnya ditambah lagi. Oh, mungkin 2. Tak, huwa akbar. Lepas tu lala sekali, ketiga kalinya dia mimpi itu ditanya. Yang akbar tu apa? Yang besar tu apa? Ya, suara saja tak nampak dia. Apa? Anakmu. Wah, anak. Akhirnya itulah. Abdullah ini yang terpilih. Dikatakan sebab Abdullah anak bungsu. Anak yang ke-10. Jadi dia yang menjadi bukan mangsa yang akan disembelih kan. Beliau dikenali sebagai Ad-Dabih, mangsa penyembelihan, kerana setelah mendapat 10 orang anak dan mereka semua berupaya melindunginya, Abdul Muttalib memberitahu mereka mengenai nazarnya. Akhirnya Abdul Muttalib memberitahu anak-anaknya bahwasanya dia pernah bernazar dulu. Ayah dulu diejek anak lelaki seorang saja. Sehinggalah ayah nazar, bila dikurniai 10, ayah akan sembelih seorang anak ayahnya. Akhirnya kalian dah 10 sekarang, maknanya salah satu daripada kalian kena sembelih. Abdul Muttalib memberitahu mereka mengenai nazarnya, anak-anaknya patuh kepadanya. Abdul Muttalib menulis nama-nama anaknya pada anak panah dan diberikan kepada penjaga berhala Hubal. Apabila digoncang anak panah itu, nama yang keluar ialah nama Abdullah. Ini versi yang ni, dia diundi. Diundi nama, siapa nama? Anak-anak tu yang 10 tu, yang sudah kita sebut nama anak-anak dia sebetulnya. Ya, ada Pak Awan. Punya 10 orang anak. Kan ada 10 kan? Anak Abdul Muttalib. Muka surat 70 kan? Apa dia? Muka surat 70. Anak mempunyai 10 ya, Abdul Muttalib punya anak 10, muka surat 70 tu. Yang ni nama dia ada Haris, ada Zubair, Abu Talib. Abu Talib ni ayahanda ni ayah Sayyidina Ali. Abdullah, Hamzah, Abu Lahab. Kenapa tak Abu Lahab ni? Lebih baik alhasil hikmah daripada Allah kan. Abu Lahab ni adik-beradik ayahanda baginda Nabi kan. Adik-beradik Abdullah. Abu Lahab, Al-Ghaidak, Al-Miqwam, Safar dan Abbas. Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah ini sempat masuk Islam. Apabila digoncang anak panah itu, nama yang keluar ialah nama Abdullah. Akhirnya mau tak mau disembelihlah Abdullah.
Maka ketika Abdullah ini nak disembelih, para pembesar Quraisy mengatakan, ya apa nama? Ya Abdul Muthalib, bila kau sembelih anakmu ini, maka nanti akan menjadi tradisi orang Arab. Sebab dia kan pembesar Quraisy. Akan menjadi tradisi orang Arab, siapa yang ada anak 10 kena sembelih seorang daripada anaknya. Ini tak elok, adat seperti ini dah tak baik. Akhirnya ditanya kepada kahinah. Balik lagi kepada peramal tadi. Itu versi yang lain ya. Kita tengok versi dalam kitab ni. Baik. Abdul Muthalib membawa Abdullah dan pisaunya ke Kaabah untuk disembelih. Jadi Nabi Ismail, moyang Nabi pun nak disembelih. Abdullah pun ayah baginda juga nak disembelih. Oleh itu dalam satu hadis Nabi bersabda, "Ana ibnu Zabihain." Saya ini anak dua orang yang mau disembelih. Abdullah dan Ismail. Abdullah dan Ismail. Orang Quraisy terutamanya ketika Sayyidina Abdullah dibawa ke Kaabah oleh Abdul Muthalib, orang Quraisy terutamanya bapa-bapa saudara Abdullah setelah ibunya daripada kalangan Bani Makhzum dan sebelah ya. Terutama bapa-bapa saudara Abdullah sebelah ibunya dari kalangan Bani Makhzum dan saudaranya, Abu Talib coba menghalanginya dari perbuat demikian. Adik-beradik Abdullah tadi kan dicegah. Maka berkata Abdul Muthalib, apa yang harus aku perbuat dengan nazarku? Istilahnya seperti tadi yang dikatakan, ya Abdul Muthalib, bila kau sembelih anakmu ini akan menjadi tradisi bagi orang Arab. Ini tak boleh berlaku. Akhirnya Abdul Muthalib bertanya, apa yang harus aku perbuat dengan nazarku? Mereka mencadangkan agar dia berjumpa seorang tukang tilik wanita. Jumpa perempuan settle sudah. Dan hari itu pun perempuan juga kan. Jadi seorang tukang tilik wanita untuk meminta nasihat. Maka tukang tilik wanita itu menyuruh Abdul Muthalib menulis anak panah nama Abdullah dan 10 ekor unta. Kan 2 tak cukup tadi. Coba 10. Jadi Abdullah dan 10 ekor unta. Jika nama yang keluar ialah Abdullah, maka hendaklah ditambah 10 ekor unta lagi sehinggalah Tuhan merestui. Abdullah lagi keluar tambah 10 20. Namun jika yang keluar itu ialah anak panah yang bertulis unta, maka hendaklah disembelih unta itu. Lalu Abdul Muthalib kembali mencabut undi antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Undi yang keluar ialah nama Abdullah. 10. Lalu ditambah 10 ekor unta lagi. Jadi 20. Setiap kali dicabut undi yang keluar nama Abdullah. Yang 20 nama Abdullah lagi, 30 nama Abdullah, 40 sampai 90, 100. Dan bilangan unta yang ditambah mencukupi 100 ekor, barulah undi yang keluar nama unta. Baru 100 lawan 1. Dan ini sekarang menjadi diyah kepada orang yang membunuh orang lain. Kan pembunuhan. Pembunuhan, bila kiranya ahli waris memaafkan, tak ambil kisos, maka dia wajib membayar 100 ekor unta. Itu sebagai dendanya. Sebut dia. Atau pembunuhan yang tak sengaja. Pembunuhan yang tak sengaja. Contohnya dia berburu. Dia fikir kijang lari, ditembak orang ternyata. Mati kan. Ini pun kena bayar diah 100 ekor unta juga. 100 ekor unta, tengok pembunuhan tadi, kalau berlaku di bulan haram, maka pembunuhan akan unta-unta terpilih 40 ekor unta betina hamil. Yang mahal-mahal lah, 40 ekor. Yang 3 ekor unta yang sudah umur 5 tahun. Jantan. Kemudian yang 30 lagi unta yang umur 4 tahun. Berbeda dengan pembunuhan yang tak sengaja kan. Seperti apa? Seperti dalam bab fikah lah selalunya. Ustaz Azian, Ustaz fikah. Bab jenayah. Bab jenayah. Jadi contoh orang melanggar orang. Kan banyak mabuk-mabuk melanggar orang. Itu patutnya bayar. Dan kalau sengaja dia dikisos, dibunuh.
Tapi kalau tak sengaja, ya bayar seekor unta, 100 ekor unta. Masalah kalau yang dilanggar tadi seorang ayah yang menafkahi anak istrinya. Kalau ayah tuh mati, siapa nak bagi nafkah? Tapi kalau ada pembayaran 100 ekor unta, yang 1 ekor unta berapa harga sekarang? 30.000 ya. Kan ada jual unta di Perak ke kat mana? Masa korban tu ada yang jual unta kan di Malaysia, kalau tak silap. Harga dia 30-40 ya. Seekor 30.000 kalau tak silap. Itu yang kecil ya 30.000 kan. Katakanlah 40.000 kali 100, 4 juta. Jadi kalau bunuh tak sengaja dapat pampasan 4 juta. Abdul Muttalib meninggalkan unta-unta yang disembelih itu tanpa menghalang sesiapa yang mau mengambilnya. 100 ini banyak. Ya kita kalau duit sekarang dia terus korbankan duit 4 juta terus. 4 juta ni terus bagi macam tu ya. Sembelih bagi. Ya. Kemudian sama ada manusia atau binatang buas sama ada manusia atau binatang buas. Sebelum peristiwa ini, bayaran diat dalam kalangan orang Arab bagi menebus seorang manusia ialah 10 ekor unta di zaman tersebut. Jadi siapa yang membunuh seorang tanpa hak, maka wajib bayar 10 ekor unta. Selepas peristiwa ini, bayaran diat tersebut menjadi 100 ekor unta. Dan ini diperakui oleh Islam. Masih diberlakukan dalam agama Islam. Diriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahawa baginda SAW bersabda yang bermaksud, aku adalah putera 2 orang yang disembelih, yakni Ismail dan bapa baginda SAW Abdullah. Abdul Muttalib memilih Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab untuk dijadikan isteri kepada anaknya Abdullah. Akhirnya Abdullah ni dinikahkan dengan dengan perempuan yang bernama Aminah. Ketika itu Abdul Muttalib kan. Abdul Muttalib ketika jumpa padri di Syam, dia kan termasuk orang yang suka pergi ini juga. Dikatakan engkau akan ada keturunan seorang nabi. Dan yang laki, jadi garis keturunan nabi ini, bagian nasab lakinya daripada Quraisy. Nasab perempuannya daripada Zuhrah. Bani Zuhrah. Kata padri tadi tanya, engkau dah kahwin? Belum. Kalau kahwin nanti pilih Bani Zuhrah. Nenek Nabi Fatimah tu pun Bani Zuhrah. Dan ini juga Aminah ini juga Bani Zuhrah. Untuk apa? Memastikan bahwasanya yang terlahir nantinya Nabi akhir zaman. Bani Zuhrah. Zuhrah ni ya bunga ya, bunga mawar, Zahrah. Zuhrah bin Kilab untuk dijadikan isteri kepada anaknya Abdullah. Pada waktu itu Aminah dianggap sebagai wanita Quraisy yang paling mulia dari segi keturunan dan kedudukan. Termasuk perempuan bangsawan ini. Ya, daripada keturunan dan kedudukan. Keturunan orang-orang besar dan kedudukan pun tinggi di kalangan Quraisy. Bapaknya merupakan ketua Bani Zuhrah dari segi hubungan nasab dan kemuliaan. Selepas perkahwinan mereka, Abdullah dan Aminah tinggal di Mekah. Ya. Tidak lama selepas itu, Abdul Muttalib mengutuskan Abdullah pergi ke Madinah untuk mendapatkan bekalan-bekalan untuk mereka. Dikatakan beberapa hari selepas pernikahan, Abdullah ikut rombongan yang nak pergi ke Madinah. Pengantin baru baru keluar. Maka Abdullah telah meninggal dunia di sana, di Madinah. Ya. Jalan antara Madinah dan Mekah tadi. Dikatakan beliau telah keluar berdagang ke Syam bersama-sama rombongan perdagangan Quraisy. Beliau singgah di Madinah dan jatuh sakit di sana lalu meninggal dunia. Jenazahnya dikebumikan di Darun Nagbah atau Darun Nabigah. Darun Nabigah Al-Ja'di. Semasa meninggal dunia beliau berusia 25 tahun. Muda lagi.
Memang dia kawin umur 25 tahun, kemudian Siti Aminah 20 tahun kalau tak silap. 20 tahun. Ketika peniaga ini ayah dia, Abdul Muthalib melarang. Tak payah pergi ke Syam dulu. Ya biasalah orang baru kahwin kan ekonomi tak stabil lagi. Jadi dia nak niaga, nak bisnes, nak mula bisnes. Lala sekali sampai Madinah, dia sakit. Tak boleh teruskan perjalanan. Sebab kenapa? Takut mati tengah jalan. Di sana di Madinah ada keluarga yang daripada Bani Jurhum tadi kan. Akhirnya dirawat di sana dan meninggal di Madinah. Beliau meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Dan inilah pendapat terbanyak dalam kalangan sejarawan. Ada pendapat yang mengatakan yang beliau meninggal dunia 2 bulan selepas kelahiran Rasulullah SAW. Jadi ada 2 pendapat memang. Ada yang mengatakan Nabi yatim mula daripada kandungan. Ada yang mengatakan Nabi yatim selepas 4 bulan dilahirkan. Apabila berita kematian ini sampai ke Mekah, Aminah meratapinya. Meratapinya atau sedih. Sedih dan mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan syair, hilang sudah putra Hashim di Batok, tempat dia. Di Madinah aja. Ada yang pernah sampai makam Abdullah. Saya tak tahu. Hilang sudah putra Hashim di Batok, bertandang lahat yang jauh dalam ratap tangis. Panggilan maut memanggil lantas disahutnya, yang tidak meninggalkan seumpama putra Hashim di kalangan manusia. Sangat sayang maknanya. Petang hari mereka mengusung kerandanya oleh teman-teman yang berasa-asa. Jika benar kematian dan duka cita itu perampas dirinya, namun dia tetap terpahat sebagai dermawan dan pengasih. Ini sifat suami daripada Siti Aminah, ayahanda Nabi Muhammad SAW. Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Abdullah kepada Nabi, calon anak yatim nanti ni, ialah 5 ekor unta, beberapa ekor kambing, dan seorang hamba wanita, Habsyah yang bernama Barokah, atau digelari Ummu Aiman. Ummu Aiman ni lebih kita kenal kan. Ummu Aiman yang suka ambil peluh Rasulullah, yang suka melayan Nabi, yang ketika Nabi tidur ditadah peluh Nabi kan Ummu Aiman yang buat. Yang minum air kencing Nabi itu yang ambil itu apa? Wallahualam. Yang minum kencing sahabat memang ada, darahnya juga ada. Tapi nama saya tak pasti. Bukan umur lah, bukan Aiman lah. Yang kencing bukan. Wallahualam. Ummu Aiman ni yang peluh tu. Sebab perempuan berbangsawan bila hadir kenduri di zaman tersebut, hadir kenduri, dia bangga-banggaan dengan parfum. Wangi apa parfum maknya. Jadi kalau parfum tu mahal dulu. Akhirnya Ummu Aiman ni bila hadir kenduri, dia usap peluh Nabi saja. Bahkan kalau ada orang sakit, dia bagi peluh Nabi. Diusapkan dan sembuh. Tempat syifa. Nabi sendiri bila berobat ke istilahnya ke tabib Yahudi, oleh tabib tu, aku tak menyembuhkan aku menyembuhkan orang pesakit ni, aku tawasul dengan Nabi akhir zaman, dan dia Nabi ni, tak perlu aku obati, dia ambil ludahnya suruh usap ke matanya. Nabi pernah sakit mata kan masa kecil, akhirnya diambilkan ludah Nabi itu, diusapkan matanya, sembuh sendiri. Dan Ummu Aiman juga macam tu, dibagi kepada orang, nak ni bagi peluh Rasulullah, kemudian buat parfum juga. Dan akhirnya kalau jumpa perempuan-perempuan ni, geng-geng wanita tu, parfum apa kau wangi sangat ni? Tak ada yang sama. Dia katakan ini peluh Rasulullah. Peluh Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi hidup kan tak ada kipas kan. Tak ada aircon. Panas. Dan Rasulullah ni suka berpeluh orangnya. Suka berpeluh. Bila berpeluh tu memang beliaulah yang menjadi pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Aiman. Ini istilahnya harta pusaka kan. Harta pusaka Abdullah yang ditinggalkan untuk Siti Aminah. Jadi Siti Aminah ini hidup sendiri dah muda sangat, 20-an hidup sendiri. Dan tak menikah ya. Sampai Nabi lahir, sampai Nabi umur 7 tahun nanti.
Jadi lama juga dia datang. Baik. Kita akan masuk kepada keputeraan Rasulullah SAW dan 40 tahun sebelum kenabian. Nabi ini mula masuk kepada kelahiran baginda Nabi. Mengenai hari bulan kelahiran baginda ini, bulannya mufakat, para ulama sepakat bahwasanya bulan sekarang ni, bulan Rabiul Awal. Adapun hari bulan berapa itu ada khilaf. Ada yang mengatakan 2. Kalau 2 hari inilah 2 hari bulan. Kan semalam kita hari Rabu ya. Hari Rabu kan awal Rabiul Awal tahun ni. Sekarang 2 hari bulan, 2. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12. Ada banyak pendapat. Tapi yang pasti hari Isnin, hari bulan tu khilaf. Yang pasti juga Rabiul Awal dan juga di tahun gajah tadi. Sebab kalau tahun mereka akan ambil peristiwa besar yang paling terdekat. Yang paling terdekat. Yang paling dekat dengan kelahiran Nabi, yakni 2 bulan sebelum lahir, 55 hari kan. Abraha itu menyerang adalah 55 hari sebelum Nabi lahir. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di penempatan Bani Hisham di Mekah pada pagi hari Isnin. Tempat kelahiran Nabi masih ada sampai sekarang kan. Jadi apa? Librarian, jadi perpustakaan, tempat buku. Jadi library. Baik, pada hari Isnin 9 Rabiul Awal. Ini 9. Dikatakan 9 kan? Kalau gitu kan 12 yang utamat. Ada yang mengatakan 9. 9 Rabiul Awal tahun pertama peristiwa serangan Ka'bah. Sebab baru 2 bulan yang serangan Ka'bah ini. Tahun pertama peristiwa serangan Ka'bah oleh tentera bergajah Abraha. Dan 40 tahun setelah berlalunya pemerintahan Kisra Anusyarwan. Pemerintahan Kisra Anusyarwan. Tarikh ini adalah bersamaan dengan 20 atau 22 April. Siapa tak lahir sama dengan kelahiran Nabi ni? 20 atau 22. 571 Masihi berdasarkan analisis yang dibuat oleh seorang alim besar Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan seorang lagi penganalisis ahli falak yaitu Mahmud Basha. Mengikut pendapat ini sebagian ulama memang mengatakan 9 Rabiul Awal kan. 9 Rabiul Awal sebab dikira daripada kenabian itu sendiri dikira mundur ya, ditolak. Akhirnya ditolak 9 memang. Sebab kalau 12 tak sesuai dengan kenabian Nabi yang umur 40 tahun. Akhirnya di dalam ilmu falak ada disebutkan. Saya terlupa pengkiraan tu. Tapi yang muktamad 12 Rabiul Awal lah. 12 Rabiul Awal. Ibn Sa'ad meriwayatkan bahawa ibu Rasulullah SAW pernah berkata, setelah aku melahirkannya, keluarlah dari farjku cahaya yang menerangi istana-istana di Syam. Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang hampir sama, maksudnya dari Al-Irbad bin Syariyah. Istilahnya memang ketika Nabi lahir itu seakan-akan Aminah ini melahirkan tanpa ada kesakitan ya. Dan Nabi lahir dalam kitab Syekh Zaini Dahlan ya. Syekh Zaini Dahlan dalam kitab Sirah Nabawinya, Nabi itu lahir terus menghadap kiblat dan terus bersujud dikatakan. Kemudian bahkan ada lafaz bukan menangis, disebutkan lafaz doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dibaca itu. Nabi melafazkan kalimat ini. Oleh para sejarawan sebagian ahli ulama tarikh mengatakan termasuk baby yang boleh cakap di masa kecilnya adalah Nabi. Termasuk Nabi juga. Oleh itu kan ada satu kaidah dalam dalam hal kenabian. Kaidahnya tidaklah satu mukjizat Nabi melainkan semuanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ketika mendengar ni tak terima. Atau orang Kristian tidak terima. Mana Nabi pernah hidupkan orang mati? Yang dicakap ni, yang ditentang ni Syekh Abdul Qadir Jailani pula. Ya. Keturunan Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani ini daripada Sayyidina Hasan. Nasab dia. Sayyidina Hasan bin Ali bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya selepas berkata macam tu, kata Syekh Abdul Qadir, engkau tak percaya, jangan Nabi saya. Saya boleh buat. Saya boleh buat. Akhirnya dibuktikan, memang dihidupkan oleh Syekh Abdul Jailani. Jangankan orang yang masih berjasad, tulang belulang, ayam dah jadi tulang tu dihidupkan oleh Syekh Abdul Jailani. Bukan calang-calang sebetulnya. Ya kan Syekh Abdul Qadir Jailani kan pernah pernah dikomplain oleh ibu murid dia. Oleh ibu murid, oleh orang parent murid dia. Kenapa anak saya ni mondok di sini belajar kat Syekh Abdul Qadir ni kurus. Ditanya kepada anaknya, "Kau ni makan kurang gizi napa? Duit banyak tu aku hantar tak makan daging ke apa?" "Di sini tak boleh makan daging mah." Kan ada yang pondok yang tengah difitnah. Akhirnya tak makan daging. Akhirnya kenapa tak boleh makan daging? Akhirnya kurang protein ke, kurang gizi kan. Akhirnya tengok menghadap ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani tengah makan ayam. Wah, ini betul lah ni. Murid tak boleh makan, guru pula makan ayam sebanyak-banyaknya. Banyak tulang-tulang. Ini makan. Masuk. Terus marah lah, ya, orang normal ya. Guru macam mana? Anak murid, anak saya kurus tak boleh makan daging, inti sedap je makan ni. Duduk sini. Duduk. Saya bukan melarang, tapi saya menangguhkan. Tangguhkan dulu. Kalau anak awak boleh buat seperti saya buat, nanti bolehlah makan ayam. Apa yang boleh awak buat? Buat sini. Kumpul tulang tu, dihidupkan. Kum biiznillah. Jadi ayam balik. Ketika jadi ayam, kalau anak awak boleh macam ni, nanti makan ayam lah. Dia boleh hidupkan ayam lagi. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ketika macam ni, akhirnya pasrah anak dia. Ya, memang wali besar kan orang. Dan oleh itu kaedahnya apa? Semua mukjizat yang berlaku kepada para anbiya itu berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa keluar air kan. Keluar air. Nabi keluar air dari ini. Dari jari jemari ni, dari sininya kan. Celah-celah jari ni. Dan banyak lagi mukjizat Nabi ni sampai dikatakan selalu disebut sampai 20,000 ada mukjizatnya. Kita 20,000 100 tak dapat gitu. Banyak sangat mukjizat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam mukjizat macam mana ya kita tak boleh menafikan sebab kita tak tahu. Kalau orang tak tahu, ya susah orang kita menghukumi dan kita tak tahu yang kan susah. Contohnya kita makan durian, makanan durian tak sedap lah. Pernah makan? Tak pernah. Tak pernah makan itu nak hukumi durian macam mana? Kena rasa dulu, kena tahu dulu baru hukum sedap tak sedapnya. Jadi kalau kita tak tahu ya sudah diam saja. Ya. Dan memang banyak mukjizat Rasulullah SAW. Itu dalam buku apa Ustaz? Apa nama buku dia? Cuba tengok di ini Syekh Zaini Dahlan ya. Dalam Sirah Nabawiyah Syekh Zaini Dahlan. Dia ada 3 juzuk. Ada apa? Special buku tak ada. Buku khas tak ada lah. Kena buku banyak buku lah. Ada Imam Qurtubi, Imam Tabari. Sirah Nabi ni banyak versi dia. Ibn Hisham terus Syekh Yusuf. Syekh Yusuf juga bukan Syekh Yusuf Al-Qardawi Allah yarham ni. Ilmuwan Kandahlawi. Ramailah para ulama tentang sirah Nabi ni. Ibn Hisham pun ada, Syekh Zaini Dahlan ada. Kemudian ramai yang buat. Termasuklah buku Maulid. Buku Maulid pun diambil daripada hadis kan.
buku maulid dibai, maulid Syariful Anam, maulid yang kita baca dia ulama dan maulid dulu zaman-zaman dulu tu semuanya ada hadisnya. Baik, cahaya ini sampai menerangi istana Syam. Banyak yang berlaku kan peristiwa-peristiwa ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi ini lahir di waktu sebelum subuh. Sebelum subuh pukul berapa jam? 2-3 jam aja tu. 2-3 jam sebelum subuh lahirnya Nabi. Oleh itu ketika itu nampak semua, cahaya tu boleh nampak. Sebab kalau siang kan tak nampak kan. Walaupun cahaya Nabi ini lebih kuat daripada cahaya matahari. Oleh itu dikatakan Nabi ini kan tak ada bayangan. Sebab cahayanya lebih kuat daripada cahaya matahari. Cahaya lampu, kita di bawah lampu ni, ini ada bayangan ni. Ini tangan, bayangan tangan. Tapi kalau kita lampu belah sini, matahari belah sini, confirm tak ada bayangan lampu dia. Pasti bayangan belah sininya. Lebih kuat matahari. Bayangan lampu tu kalah kan. Sebab ialah kekuatan dia kan fall. Dan seperti juga cahaya yang ada pada diri Rasulullah SAW lebih kuat daripada cahaya matahari. Tapi Nabi bukan selalu bersinar macam mana, tak juga. Kadang keluar juga seperti Siti Aisyah ketika menjahit tu kan. Selalu kita dengar cerita dia ketika menjahit, kemudian ada angin, terkejut, terpadam dia punya lampu minyak tu kan. Terpadam, terkejut, jatuh jarumnya. Dah gelap, susah nak cari. Akhirnya Nabi baru balik dari masjid. Masuk bilik, terus ternampak jarum. Itulah dia. Bukan macam tu. Ya, istilahnya ada masa-masanya seperti mukjizat. Kita tak boleh keluar terus kan. Ada masa-masanya keluar. Ada masa-masanya keluar. Bahkan seperti sahabat yang masuk Islam, belum saya kongsikan, yang daripada Madinah tu. Daripada Madinah. Sebelum dia balik ke kampung dia, balik ke kabilah dia minta bukti bahawasanya dia ni memang benar untuk mengajak Islam kabilah dia. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan dia, ya Allah, nawwir wajhu, yakni cahayakan mukanya. Akhirnya muka tu bercahaya sebab Nabi. Akhirnya jangan Rasulullah, jangan muka saya. Nanti orang takut semua, dia katakan. Nanti kabilah saya pelik pula ni, masukkan jin ke apa kan. Akhirnya tongkat. Diberi tongkatnya. Ada sebagian sahabat tu jumpa Nabi malam-malam nak balik takut. Akhirnya tak tahunya ketika dia bawa tongkat tu terus keluar lampu sendiri. Berkat jumpa Nabi, jadi suluh. Jadi ada dua orang, macam mana ni gelap ni, kita kena kan jalan gelap kan, kalau bukan 15 hari bulan. Akhirnya tongkat dia keluar lampu, boleh nampak jalan. Sama-sama bawa tongkat tapi satu je yang keluar lampu. Jalan sama. Ketika jalan sama sampai ke persimpangan nak berpisah, dua-dua terus keluar lampu. Berkat baginda Nabi. Berkat Rasulullah SAW. Ini bukan bahkan itu Nabi bahkan orang-orang soleh di Tarim. Orang-orang soleh di Tarim ini pun ada juga yang tongkatnya hidup. Siapa dia? Orang yang suka mengisi kolam di Masjid Ba'alawi dulu. Jadi kalau malam dia kadang mati lampunya, tongkatnya tu hidup. Jadi dia pakai Macam torchlight. Macam torchlight. Tapi zaman dulu kan tak ada. Sebab kenapa? Sebab dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan Nabi itu cahaya. Laqad ja'akum nurun wa kitabum mubin. Telah betul-betul datang kepadamu cahaya dan kitab. Kitab ni Al-Quran lah kan. Cahaya itu siapa? Nabi. Jadi Allah pun memberitahu yang datang tu Nabi itu nur, nama dia cahaya. Nur. Tapi alhamdulillah orang Melayu suka nama Nur. Nur Nilan, Nur Ni, Nur Amira, Nur siapa, banyak nurnya. Termasuk ayat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wasirajam munira, siraj ni adalah lampu yang sangat menerangi,
Itu baginda Rasulullah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan adalah seperti lampu. Baik. Ini Siti Aminah ya. Siti Aminah pun ketika melahirkan Nabi tak merasa sakit, bersalin itu tak sakit, kemudian Nabi tak menangis. Lepas itu ketika hamil pun tak ada nak muntah-muntah. Kalau anak-anak kita, bahkan kita sendiri, mungkin mak kita muntah-muntah hari-hari kan. Kan. Makan ni susah, mengidam, siksa ayah kan. Bapaknya muntah, pernah sekali muntah. Isteri selamat, suami pula yang tak selamat, muntah mengidam kan. Kena cari mangga, bukan musim mangga, pening kepala. Cari gedondong kan. Pelik-pelik tu yang ni. Ada orang sampai pergi Singapura nak beli kedondong. Daripada Melaka. Sebab isteri tersayang. Dan anak tercinta. Akhirnya Nabi lain. Kalau Nabi tak ada rasa-rasa ni. Diriwayatkan bahawa perkara-perkara luar biasa, irhas nama dia, irhasat, yang ni perkara luar biasa kepada seorang Nabi yang berlaku sebelum kenabian. Irhas tu satu. Kalau banyak irhasat. Irhasat. Seperti Nabi Musa AS yang diselamatkan oleh Allah, macam mana dia dibesarkan oleh musuhnya, Fir'aun. Kemudian Nabi Isa boleh bercakap masa kecil. Sebagai tanda perutusan, yakni diriwayatkan bahawa perkara-perkara luar biasa irhas namanya, sebagai tanda perutusan Rasulullah SAW telah berlaku ketika baginda SAW dilahirkan. Semasa Rasulullah SAW dilahirkan, 14 lengkungan gerbang istana Kisra telah tumbang. Telah tumbang. Ini menunjukkan akan kehancuran negara Kisra nantinya selepas kelahiran Nabi, dan memang nanti dah habis semua. Api yang disembah oleh orang Majusi kan di Parsi sana juga terpadam. Yang mana dikatakan 1000 tahun tak padam-padam api ini. Ada hujan, ada angin, ada badai, tak padam. Sampai mereka katakan ini Tuhan ni, tak mati-mati kan. Akhirnya mereka berkeyakinan itu adalah Tuhan. Ketika Nabi lahir terus terpadam. Dan gereja-gereja di sekitar Bahirah Sawah telah runtuh setelah mendap ke dalam bumi. Bahirah Sawah ni bukan sawah bendang. Bahirah Sawah nama tempat. Nama tempat yang mana tempat ini memang tempat meeting sebetulnya, macam dewan gereja. Baik, itu mendap ke dalam bumi. Berita ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Namun begitu, Muhammad Al-Ghazali tidak memperakui berita ini. Muhammad Al-Ghazali ni bukan Imam Ghazali. Dia ada ulama selepas Imam Ghazali ni. Ulama mutakhirin, Muhammad Al-Ghazali nama dia. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ahli sirah juga. Tapi memang ada khilaf. Banyak yang berhala-berhala juga kan, yang kita ketahui kan. Berhala-berhala semua tumbang di Mekah tadi. Kemudian ada sungai juga yang dijadikan Tuhan, disembah juga, ada sungai juga, itu pun jadi kering. Sungai itu memberikan kehidupan. Banyak irhasat tapi yang disebutkan di sini sedikit saja. Maka apabila Rasulullah SAW dilahirkan, ibu baginda SAW telah menghantar utusan kepada Abdul Muttalib. Ada riwayat, kalau kita tengok sirah yang lain, ketika Nabi lahir ni, nas yang menyambutnya tu adalah Siti Maryam. Siti Maryam, Siti Asiyah kan. Siti Asiyah ni siapa? Siti Asiyah ni isteri Fir'aun, tapi tak pernah disentuh oleh Fir'aun. Siti Maryam ibu Nabi Isa. Itu yang menyambut Rasulullah. Dan satu lagi bidadari dikatakan. Atau dikatakan saudara perempuan Nabi Musa. Saudara perempuan Nabi Musa, saya lupa namanya. Itu pun nanti dalam satu hadis, riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'us Shaghir,
Ini Jami' Shaghir ini hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Tirmizi. Ada sana Nabi bersabda bahwasanya Siti Maryam ini nantinya Siti Maryam, Siti Asyah dan ukhtu Musa, saudara Nabi Musa itu akan kawin nanti di surga dengan baginda. Kan selalunya istri itu akan ikut suami kan. Kan. Tapi kalau suami 4 Ustaz, tukar. Pilih yang paling soleh nantinya. Ikut suami kan, ikut suami. Dan Siti Asyah, tak akan ikut Fir'aun di neraka kan. Siti Maryam tak ada suami. Jadi nanti dia ada pernikahan dengan Rasulullah SAW. Ada riwayat yang menyambut dia adalah calon istrinya di akhirat. Calon istrinya di surga. Itu saya Zaini Dahlan juga ada sebut juga. Apa dia? Tak perlu kawin, sudah istrinya. Yang istri yang 12 tuh, atau yang 9 ketika Nabi wafat, itu semuanya jadi istri Nabi nanti di akhirat. Kan bidadari saja ada 400 kan. Tapi paling cantik itu istri lah. Bidadari istri itu mengalahkan bidadari di surga ya, bukan di dunia. Di surga. Di surga memang kalau tengok istri lebih cantik dari bidadari. Janji dia ahli surga. Ya. Macam mana? Istri yang istri suami datin lah contohnya. Ya datin nanti istri datuk lah di surga insya-Allah. Lagi cantik daripada bidadari. Lagi cantik, datin cantik nanti. Lagi cantik dari bidadari dan tak cemburu tak ada cemburu. Wa naza'na min qulubihim min ghillin, dan kami tanggalkan daripada hati mereka kecemburuan atau kebencian. Jadi muhrim tak ada. Di mana Mahram. Boleh peluk lah. Tak ada mahram. Maknanya boleh peluk. Kalau jumpa Nabi nak peluk boleh lah. Tak ada haram dah. Siapa yang peluk ni? Saya nak peluk Muhammad. Boleh, masa dia tak ada haram dia. Boleh ya? Itu soalan saya. Oh, nak peluk Nabi. Macam mana Ustaz? Tak adalah haram dah. Tak ada apa. Tak ada cemburu. Wallahualam itu kan. Wallahualam. Saya pun tak pernah terfikir juga. Saya terfikir Ustaz. Istri orang peluk saya. Tapi di surga. Tapi di surga, kalau di dunia haram hukumnya. Ya. Di dunia kan haram. Contoh Nabi kan disukai oleh wanita-wanita kan. Jadi ya Allah saya minta dipeluk Rasulullah. Macam mana tu? Kan semua permintaan ahli surga kan tak ditolak. Ya mungkin umatnya, perempuan-perempuan yang muslimat semuanya rindu kepada Nabi kan. Mungkin juga jadi permintaan. Ya, sepatu suaminya tak cemburu ke Ustaz? Tak ada cemburu. Kalau memang diperbolehkan, tapi wallahualam macam mana? Oh, tak pernah terlintas, saya terlintas. Puan Zainab Masya Allah dapat ilham-ilham yang aneh-aneh. Oleh itu kena datang dia baru dapat. Alhamdulillah. Nanti coba ditengokkan nanti di kitab permintaan. Sebab kalau benda yang haram lain, arak ke rokok itu boleh. Dadah ke contohnya lah. Di surga kan. Kalau di dunia haram. Baik. Sedikit lah ni. Kita akan berhenti kepada keluarga Bani Sa'ad. Dah hampir 1 jam itu. Seronok tak terasa. Apabila Rasulullah SAW dilahirkan, jadi, ibu baginda SAW telah menghantar utusan kepada Abdul Muttalib, atuk dia. Abdul Muttalib bermakna Syaibah ya nama dia. Abdul Muttalib dengan penuh girang masuk ke dalam Ka'bah, berdoa dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Beliau memilih untuk cucunya iaitu nama Muhammad. Nama ini tidak pernah dikenali dalam kalangan orang Arab ketika itu. Rasulullah SAW dikhatamkan pada hari ke-7 sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh orang Arab. Ini versi penulis di sini.
Dia mengatakan Nabi ini sudah dikhitan. Kan? Tak ada seorang pun yang pernah melihat aurat Nabi, dia mengatakan macam itu. Walaupun masih kecil. Yang khitan pun Nabi telah dikhitan masih kecil tu. Jangankan Nabi, umat Nabi saja ada yang dikhitan kan. Berapa tahun lepas ni ada baby lahir telah dikhitan. Mak dia takut yang khitan tu jin. Tak, memang lahir khitan ni sudah tak ada masalah seperti Nabi ya. Dia tak perlu khitan balik. Kalau khitan balik habis nanti. Ya sudah khitan istilahnya. Ya. Istilahnya apa nama? Nabi ini dikhitan dan nama itu penting kan. Nama baik tu sangat penting. Nama Muhammad. Dikatakan kenapa kan ditanya Abdul Muttalib, kenapa dinamakan Muhammad? Kerana aku mengharap dia dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Kalimat Muhammad kan daripada Hamada yuhamidu Muhammadan kan. Jadi maknanya banyak dipuji. Bahkan Allah memuji Nabi, malaikat memuji Nabi, umatnya juga memuji Nabi, banyak dipuji. Dan nama memang berkesan. Kalau kita bagi nama kepada baby, anak, bagi nama yang baik-baik. Selain nanti di akhirat dia akan dipanggil dengan namanya, akan bangga dengan namanya, dan juga berkesan untuk kehidupannya. Kalau nama Muhammad, insya-Allah terpuji budak ni. Kan? Nama baik seperti nama Ali contohnya. Ali kan tinggi kan. Dan kebanyakan orang bernama Ali itu tak rendah. Sebab nama dia dah tinggi. Coba kita kenal siapa Ali di antara kita kan. Ali, Imam Ali, siapa? Imam Ali maksudnya Imam Surau, ada nama Ali. Tinggi selalu. Jadi nama tu penting. Nama tu kena nama yang baik-baik lah. Sebab kita dengan nama, apalagi ibu tu panggil nama, berdoa. Dan nama yang terbaik adalah nama yang hambakan kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala, Abdul Rahman. Untuk apa? Supaya betul-betul jadi hamba Allah. Supaya betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dikatakan Rasulullah di dalam versi ini dikhitan di hari ke-7. Memang sunahnya dikhitan di hari ke-7. Versi lain Nabi telah dikhitan. Orang pertama yang menyusukan Rasulullah SAW selepas ibunya ialah Suwaibah. Ini Suwaibah ini hamba daripada Abu Lahab. Yang ketika itu juga sedang menyusukan bayinya sendiri yang bernama Masruh. Sebelum itu Suwaibah juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah, pakcik dia sendiri. Maknanya pakcik dia, adik ayah dia ya, Sayyidina Hamzah. Dan selepasnya dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ini saudara susu Nabi Muhammad SAW daripada Suwaibah. Suwaibah ini hamba yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dalam hadis sahih nantinya Abu Lahab pun diringankan siksanya setiap hari Isnin sebab dia berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Orang ahli neraka yang berbahagia dengan kelahiran Nabi dapat keringanan, lebih-lebih orang beriman yang berbahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW. InsyaAllah akan mendapat kebahagiaan dunia akhirat insyaAllah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang berjaya dunia wal akhirat berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Selepas ini kita akan kongsikan mengenai ibu susu keluarga ibu susu Nabi kan. Ada ibu susu Nabi ni ada 3 orang. Mula-mula Aminah, yang kedua Suwaibah, baru nanti Halimatus Sa'diyah. Halimah ni 4 tahun. 2 tahun menyusui Nabi, 2 tahun mendidik Rasulullah. 4 tahun di tangan Halimah. InsyaAllah kita kongsikan pada kesempatan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhillat ulama nuqda bil khairi wa nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء
بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Baik, terima kasih jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Ada salah silap, kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.